Beza Menteri Agama dahulu dan sekarang. Menteri Agama yang paling dibenci oleh gerombolan perancang tebuk atap, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawal berkata, ketika mengadakan lawatan rasmi ke Arab Saudi, beliau hanya menaiki penerbangan komersial. Tidak ada rombongan besar, hanya Tan Sri Pengerusi Tabung Haji dan 2 pegawai saya, ciapnya di Twitter. Beliau turut berkongsi gambar kenangan ketika lawatan tersebut dengan caption, antara momen trip rasmi ke Saudi di Mekah dan di Riyadh dengan Menteri Agama dan Menteri Haji. Terdahulu tularnya ular video yang memperlihatkan Menteri Hal Ehwal Agama Kerajaan Tebuk Atap Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamad menaiki jet peribadi ke Riyadh, Arab Saudi. Zulkifli menjelaskan rombongan beliau ditaja sepenuhnya oleh Liga Dunia Muslim atau Muslim World League, sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang mendapat pembiayaan kerajaan Arab Saudi. Video yang dimuat naik di akaun Twitter bernama menunjukkan bekas mufti wilayah persekutuan itu menaiki Airbus A319 yang diketahui memiliki varian jet corporate. Salahkah beliau menerima tajaan untuk melakukan lawatan rasmi ke Arab Saudi? Setiausaha Agung Pakatan Harapan Saifuddin Nasution Ismail dalam komennya mengenai tajaan tersebut berkata, suatu ketika Tuan Guru Datuk Nik Aziz Nikmat berhasrat ke Mekah, kemudian diberitakan pemergiannya itu ditaja seseorang. Terjadi polemik di kalangan rakyat, pro dan kontra. Tuan Guru kemudiannya membatalkan rancangan ke Mekah. Sekian adanya. Demikian almarhum Nik Aziz, ketika itu Mursyidul Ampas dan Menteri Besar Kelantan berpegang kepada integriti sebagai seorang ulama dan pemimpin masyarakat. Almarhum bimbang bahawa tajaan itu ada udang di sebalik batu dan memaksa beliau berkompromi dengan prinsipnya pada masa akan datang. Tetapi apa salahnya Liga Dunia Muslim? Mereka bukan gerombolan tauqi korporat. Begitulah pemikiran orang yang naif dalam sepak terajang politik dunia. Menurut laman rasminya, Liga Dunia Muslim merupakan kumpulan Muslim moderat yang melihat penglibatan ulama dalam politik adalah ekstremisme. Justru pertubuhan itu menyokong penyenaraian 59 individu dan 12 entiti dari negara Qatar sebagai teroris oleh Arab Saudi, United Arab Emirates, UAE, Bahrain dan Mesir. Termasuk dalam senarai tersebut ialah pengasas Kesatuan Ulama Sedunia dari Mesir, Sheikh Yusuf Abdullah Al-Qaradawi. Beliau merupakan seorang ulama yang amat disegani oleh para ilmuwan di seluruh dunia, penyokong pejuang Palestin, penentang Israel dan penentang Wahabisme. Justru menerima tajaan dari Liga Dunia Muslim berisiko meletakkan Malaysia dalam keadaan tidak lagi bebas dan berkecuali jika nanti ada tuntutan hutang budi. Justru dalam bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini, Jom Channel ingin berkongsi firman Allah Subhanahu Wa Taala dari surah Al-Nisa ayat 58 yang turut digunakan oleh Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang dalam tulisannya mengenai integriti. Terjemahan ayat tersebut, sesungguhnya Allah menyuruh kalian supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Dan apabila kalian menjalankan hukum antara manusia, Allah menyuruh kalian menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Surah Al-Nisa ayat 58. Inilah peringatan Allah kepada pemerintah supaya melantik hanya yang berkebolehan untuk sesuatu jawatan, bukan sekadar kelulusan akademiknya. Jangan sesekali Malaysia terseret dalam peperangan pihak bersekutu Arab Saudi terhadap puak pemberontak Houthi di Yaman yang telah memasuki tahun ke-7. Menurut Pejabat Kemanusiaan, bangsa-bangsa bersatu seramai kira-kira 233,000 orang, kebanyakannya orang awam, telah terbunuh dalam perang saudara di Yaman. Seorang menteri wajib memikirkan kesan akibat tindakannya pada jangka masa yang panjang, bukan semata-mata keselesaan jangka pendek diri sendiri. Adil dan integriti dalam kepimpinan bukan hanya kata-kata, tetapi ia hendaklah dilihat pada tindakan yang dilihat bijaksana secara berterusan untuk masa hadapan.